saya Ed. Hai, saya Atin. Korang sedang mendengar Lesung Podcast. So, hai korang. Okay, hai korang. Ni percubaan minggu kedua. Percubaan ke berapa ni untuk start podcast Ini ni? percubaan kali ketiga. Untuk start saja pun macam-macam masalah dia. Okay, ini adalah minggu kita yang kedua untuk podcast kita yang kedua. Hari ni sebelum kita nak borak something, kita akan ulang semula lah apa yang terjadi pada minggu lepas. Jadi Atin, apa reaksi kawan-kawan keluarga yang dengar podcast kita yang pertama hari tu? Aku rasa spontan lah. Semua dengar macam rasa spontan. Maksudnya aku rasa lagi satu aku banyak gelak. Betul. Bila aku dengar balik, ya Allah, suara aku dengan bergema dia apa semua. Itulah nampak cikai kan daripada mikrofon yang entah serba tak kena, kamera pun tak jadi. Tapi kita jadikan juga. Asalnya sepatutnya dalam bentuk video kan. Tapi kita disebabkan masalah teknik. Sebab aku Dan ramai jugalah kalau macam aku, keluarga aku macam bila diorang dengar podcast tu diorang kata, janggal gila kau cakap bahasa Semenanjung cuba. Itulah antaranya komen yang aku dapat. Itu family lah. Mungkin kalau kawan-kawan Sabahan yang dengar, mungkin diorang merasa macam cringe-nya Syahidah ni cakap bahasa Semenanjung. Tapi aku cakap dengan diorang sebab kalau aku cakap bahasa Sabah nanti aku lagi janggal sebab borak dengan Atin kan. Kawan-kawan Semenanjung pun tahu bila aku borak dengan diorang, aku akan cakap dalam bahasa Semenanjung. Walaupun mungkin bahasa Semenanjung aku macam terkiuk sikit. Terkiuk. Itu pun cakap bahasa Sabah dah tu. Sebenarnya lepas post tu, kita waktu editing apa semua kita dah banyak kan dengar kita punya recording kan. Lepas post tu aku tak nak dengar lah. Aku pun tak sanggup lah. Tapi kau tak faham perasaan aku sebab aku yang edit. Aku kena dengar. Ya Allah, cringe lah. Ya Allah, cringe. Tapi tak apalah. Daripada tu, itu nampaklah kita punya permulaan perjalanan podcast ni. Yang penting kita buat ni sambil-sambil seronok. Itu yang aku rasa benda yang aku utamakan lah bila kita start nak mulakan lesung kan. Yang penting kita buat tu kita rasa seronok. Walaupun cringe, kita rasa seronok Kan. Okay, hari ni kita akan lupa nak cerita. Baru-baru sepanjang podcast pertama sehingga ke podcast kedua ni, kita ada release juga beberapa artwork. Yang pertama karya untuk ucapan kat Hari Raya. Kat Raya kita 2 version. Satu naik, dua satu version. Ya. Lepas tu ini pun memang sebenarnya tidak dirancang lah dalam lesung sendiri. Kita orang memang aku je yang tiba-tiba chat kau, Atin, dah raya ni kau nak tak kalau release random kan daripada Twitter raya? kau nampak. Itulah aku macam yang sebab peluang, sebab yelah musim-musim raya lagi, orang tengah dalam musim PKP kan, at the same time, terutama sekali dekat area Semenanjung. Kalau dekat Sabah, waktu raya hari tu kita orang tak PKP, so kita orang tak rasa sangat lah macam tak beraya apa semua. Ada lagi lah sempat beraya. Tapi itulah, aku rasa ini peluang untuk kita macam bila kita release artwork, lagi-lagi artwork yang maybe dekat dengan situasi kita dalam masa kita beraya, kita PKP as well kan. So aku rasa memang itulah peluang. And berita baik juga untuk lesung. Kita punya artwork kad raya tu aku post dekat Facebook. Kita post dekat Facebook, dekat mana lagi Atin? Twitter kau? Twitter. So, aku tak ada Twitter. Atin tak ada Instagram Twitter. kita. Aku je post Twitter, dekat IG, dekat semua dengan social media Reddit kita orang. Korang boleh follow sekarang. Sempat lagi aku iklan kan. Dan aku, entahlah, aku kan jenis yang suka scroll Reddit kan. Aku macam terfikir, cuba try upload dekat Reddit.
Tapi Reddit dia punya, bila kau post, kau punya profile tu memang anonymous lah. So memang orang tak tahu pun siapa yang post tu. So aku just post tanpa ada fikir pun sama ada benda tu akan viral atau tak. Dan Alhamdulillah, berapa like Atin dekat Reddit? Aku check hari tu 300 lebih. 300 lebih like daripada orang-orang Tak ingat berapa. dekat Reddit. Thank Sebenarnya aku you tak sangka semua. pun benda tu kan. Aku tak sangka lah benda kita tu. pun memang tak sangka benda tu. Macam aku just tengok lah reaksi orang-orang dekat Reddit macam mana. Aku post dekat subreddit. Kan kalau Reddit dia ada subreddit, means ada group-group bawah dia lah. Subreddit Boleland and Malaysia. Memang orang-orang Malaysia dalam tu. Ramai juga yang relate. Kalau kita baca komen-komen pun ada komen-komen daripada orang ada komen daripada orang Indonesia. Sebab dekat kad raya tu ada sekali pantun 2 kerat. Dan memang Pantun ada daripada ad. tu cadangan aku macam tu. Tu sebenarnya pantun yang first apa tadi? Yang karakter perempuan tu berkurung kan? Karakter perempuan baju kurung. Kan? Dan ramai juga yang komen relatable and something like that. Bagi aku komen-komen macam gitu yang buat aku rasa ni nak buat lagi seronok lah buat. Dan the artwork itself memang power hati. Aku tak sangka. I love it. Macam mana kau boleh terfikir nak lukis macam gitu Atin? Sebab first kau propose pantun dulu, ingat tak? Kan kita bincang pantun dulu kan, sana. Lepas tu so kau nak, aku nampak dari situ vibe kau rasa macam nak nak menggambarkan kita ni dalam keadaan terkurung apa semua. So aku macam aku imagine yang naik punya version tu, yang lelaki tu aku buat macam dia ni tak boleh balik kampung. Dia bujang duduk seorang ataupun sewa dengan housemate. So dia spend dia punya malam raya, hari-hari terakhir raya dekat dalam bilik dia scroll. Kalau korang tengok sebenarnya illustration tu ada macam gambar family dekat meja. Lepas tu ada kuih raya yang dia terbuka. So macam mood dia macam mood tak beraya sangat, tapi dia still lagi pakai baju raya. Kalau kau perasan kat Reddit tu ada orang komen, dia cakap Color tu menggambarkan penjara. Yes, betul. Aku rasa macam maybe sebab tak lah, pemilihan colour kau tu pun yang macam nampaklah detail benda tu. Even the detail pasal gambar balang-balang kuih raya tu pun macam rasa kesiannya dah lah raya, lepas tu dia sorang-sorang dekat bilik. Tapi apa yang dia mampu buat, hadap font je. So aku rasa in a way cara kau illustrate tu buat kita rasa bila kita tengok relatable dengan pantun macam tu apa semua. Ramai yang komen tapi macam kan, tu lah. Aku rasa macam, tapi aku nak bagi kredit kat kau punya pantun juga lah. Even though kau tak merasa kan terkurung tu kan. Walaupun aku tak merasa tapi kau buat. Tapi kau mewujudkan rasa tu dalam pantun tu. Itulah. Okey lah, kita bagi tepukan dekat Lesung berjaya dapat 300 like dekat even dekat Facebook pun kita banyak dapat like. Alhamdulillah, daripada kawan-kawan Atin juga, kawan-kawan saya sendiri. Semalam pun kita baru post, bukan semalam, berapa hari bulan? 8 hari bulan. 8 hari bulan kita orang ada post juga puisi, the first puisi yang divisualisasikan oleh Atin juga. Ini adalah puisinya adalah puisi saya sendiri, puisi yang tersiar dalam buku saya, iaitu Sepasang Nila di Bahu. Kemudian memang saya secara spesifik lah minta dekat Atin, cuba kita try untuk pilih salah satu puisi dalam buku saya ini untuk visualisasikan macam mana. So macam mana Atin? Aku rasa itu memang antara puisi kegemaran aku lah, favourite aku. Walaupun aku sendiri yang tulis, aku pun ada favourite aku juga dalam buku tu. Sebab waktu mula-mula kan kita bincangkan kan, mana satu favourite. Kau tanya aku mana satu favourite aku. Aku punya favourite Tubuh Kota, tapi panjang kan, and then dia banyak siri. Dan memang Tubuh Kota punya siri agak orang kata panjang lah. Lepas tu puisi dia tu terlalu banyak image yang mungkin
susah Atin nak visualisasikan. Even ini kan puisi kita yang pertama, so aku nak buat simple je lah. Tapi even aku minta simple pun Atin deliver dengan cara yang aku rasa macam okay lah, wow lah. Sebab puisi tu pendek kan, macam gitu. Rasanya aku tak tunjukkan sketch tu kat kau. Aku terus mark bagi kat kau. Kita just bincang kau nak macam mana, kau nak macam mana. And then dah siap colour baru aku bagi kat kau. Aku okay je kalau apa-apa. Sebab aku percaya dengan kau Atin. Sebab aku tak mahir dari sudut macam seni ni. Kita kan macam kalau aku personally, aku just menikmati seni tu just as it is. Dia punya kecantikan, dia punya mungkin mencari makna dia apa semua kan. Tapi maybe kau lagi mahir daripada tu. Tapi aku banyak juga demand sebenarnya. Aku tahu aku risau juga. Risau juga kan. Sebab aku banyak demand. Contohnya macam even puisi tu sendiri, aku just minta kau, aku bagi kau bayangan. So kau just ambil bayangan tersebut dan letakkan di atas canvas. Tapi aku suka sebab walaupun bayangan tu mungkin aku hanya bagi clue 2-3 sikit clue je kan. Tapi selebihnya aku percaya dengan kau lah. Apa yang kau letak dekat canvas itulah tu. Dan artwork tu memuaskan, alhamdulillah. Dan kita baru post kemarin. Macam mana respon kawan-kawan? Respon aku salah satu respon yang aku suka kan, member aku cakap suara kau macam Fin Jamal. Itu yang aku tak boleh terima tu. Aduh lah. Ramai cakap suara sedap. Alhamdulillah. Tak, suara aku ni suara yang bariton. Bariton. Tapi suara kau suitable lah. Suitable. Dia macam tadi, baru petang tadi aku punya junior PM aku, dia cakap kenapa dia dengar puisi ni macam sedih. Tapi memang puisi tu macam agak aku nak mood dark gitu macam gitu. Sebenarnya itu yang aku nak capture. Tapi itulah aku cuba sedaya upaya. So aku bukannya jenis yang mahir deklamasi sangat. Tapi itulah hanya mampu membaca saja. Tapi itulah aku try untuk capture mood dark tu. Dark. Tapi aku suka waktu first kau bagi aku dengar tu kan, aku macam wow, sedap gila dengan lagu kau pilih tu. Sebab kita tak bincang. Aku macam tak bincang. Aku serahkan kat kau juga kan, pilih lagu apa semua kan. Dan bila aku dapat dia punya outcome tu macam masuk lah. Alhamdulillah. Okey lah tu. Tahniah Lesung. Okey, itu je kita punya previous works kita. Okey, kita masuk pula kepada pengalaman seni masing-masing. First kali akan tanya Atin lah. Macam mana Atin mula dengan melukis? Actually aku memang melukis pun daripada kecil lagi. Tapi aku tak rasa benda ni macam satu benda yang akan memberi kesan lah dekat aku. Aku macam lukis bila aku rasa macam nak lukis. Tapi masuk pertandingan tu macam memang aku nak masuk lah. Aku masuk pertandingan melukis, itu ini apa semua. Tapi aku tak adalah rasa macam ada orang dia orang yang betul-betul dengan art kan, dia ada macam kau boleh tengok dekat dia punya tempat space dia ada colour itu ini. Macam aku tak pun. Aku just macam aku sketch bila aku rasa aku nak lukis lah. And then aku banyak suka tengok komik artis tempatan. Then aku akan copy lah cara dia lukis macam mana, macam tu. Tapi aku buat tu. Kalau artis tempatan siapa Atin? Kalau komik-komik kalau dulu-dulu ni aku ingat dulu nama komik yang dia lawan-lawan ni Slay ke apa watak dia tu. Apa ni? Aku layan ke komik-komik macam apa? Yang lawak-lawak Melayu ni. Apa Ujang ke? Ujang ke? Ujang ke apa? Ujang. Ke yang itu Atin ke Kampung Boy ke? Kampung Boy aku suka, tapi aku tak pernah try lukis. Aku lukis apa ni? Kalau kau pernah baca Gempak Stars ataupun Utopia, Fatal Chaos, komik Fatal Chaos, komik Lee Gardeni, aku pun tak tahu sebut. Kalau kau tahu kot.
Tapi Gempak Star aku layan enggak. Sebab daripada situlah aku belajar istilah kipas kipas. lah. Kipas susah mati. Betul. Aku tak faham tau. Apa Weh, maksud dulu pun aku kipas tak susah faham. mati? Waktu tu kecil lagi kan. Rupanya Die Hard fan. Die Hard fan. Direct translate. Tapi aku suka, aku rasa suka, macam suka. menarik kan. Diorang walaupun cara dia create perkataan tu dia direct translation, tapi kita rasa macam yang kalau kau tahu kipas susah mati maknanya kau memang baca betul. Kau memang baca Gempak Star. Aku rasa macam zaman tu zaman Kalau macam aku zaman macam budak-budak apa ni. Kalau aku tengok orang baca buku Gempak Star dengan Utopia tu, bagi aku macam dia macam wah. Macam cool lah, macam cool. tapi memang sama ke kalau aku layan dulu. Kalau aku tak layan, abang aku jenis yang beli majalah Kreko kan. Sebab diorang baca Naruto daripada Kreko. Naruto ke apa. Tapi dia kan keluar, kau bayang sikit-sikit kan. Betul? Lepas tu kau kena beli benda tu dalam tiap-tiap minggu. Aku tak ingat tiap minggu ke tiap bulan. Tiap minggu kan. Tiap minggu. Harga RM5 macam tu. Sampai yelah, benda tu dulu macam Doraemon, apa lagi? Komik-komik. Sebenarnya komik-komik ni memang banyak bagi pengaruh jugalah. Tapi taklah. Itulah, certain orang, dia orang boleh daripada pengalaman sebegitu. Pengalaman yang kita anggap pengalaman kecil kan. Boleh create artwork semua macam hati lah. Boleh create. Walaupun dengan cara yang untuk seronok macam gitu. Tapi okey lah kan. Aku sebenarnya nak tahu macam mana kau. Sebab aku tahu background kau budak STAM kan, Cik Islamik. So macam aku macam tak tahu macam mana kau boleh menulis. Maksudnya macam mana kau dapat pendedahan dengan puisi tu sebenarnya. Maksudnya sama ada family kau ke ataupun kawan-kawan. Aku curious juga. Aku rasa mungkin sama juga macam kau, dia dibesarkan dengan macam kalau kau maybe komik apa semua. Aku pun ada juga. Aku rasa semua orang Melayu dulu-dulu, budak-budak Melayu memang layan komik apa semua. Tapi aku waktu kecil aku memang suka baca buku cerita. Aku suka cerita buaya dengan kancil. Memang aku daripada kecil suka benda tu. Tapi benda tu macam kalau abah aku lah selalu bacakan, macam ceritakan pasal sang buaya, sang kancil. Macam tiap-tiap malam sebelum tidur ke apa ke, ataupun waktu aku balik sekolah. Padahal waktu tu aku tak membaca lagi lah. Kiranya dia ceritakan dengan aku, waktu tu aku belum lagi membaca. So bila aku masuk, aku memang tak sabar nak masuk sekolah sebab aku nak cari buku cerita. Aku memang tak sabar gila. Mungkin memang bapak nerd gila kan. Tapi itulah, aku akan masuk sekolah macam tak sabar nak cari buku cerita apa semua. Aku rasa daripada situ kot pembacaan. Tapi kalau puisi, aku start baca puisi bukan waktu sekolah rendah, memang waktu sekolah menengah aku start baca puisi. Tapi itu pun daripada Komsas. Memang paling common lah Komsas. Dan aku memang menulis puisi pun tidak betul-betul serius sehingga 3 tahun ke belakang. Macam gitu. Tapi membaca memang sukalah daripada sekolah menengah. Dan memang nampak ketara. Aku rasa waktu aku tingkatan 6, aku ingat waktu tu aku memang mood tak nak ambil STAM sebenarnya. So apa yang aku buat adalah Terpaksa ke? Aku terpaksa je. Aku buat je lah, adab je lah, hafal je lah macam tu kan. So memang apa yang aku buat, guru mengajar ke depan, memang ya Allah ya Tuhan, terperangai, minta maaf ustaz-ustaz. Tapi memang aku akan tulis puisi. Kalau orang-orang yang baca puisi, orang kenal lah Khairil Anwar, tulis Indonesia, Khairil Anwar. So aku banyak tulis semula puisi dia dekat buku nota aku. Dan buku nota tu masih ada lagi sampai sekarang. Dia ada edisi 4 edisi buku nota tu, mana aku salin puisi-puisi orang yang aku suka, aku salin. Itu je lah aku buat. Tapi menulis memang 3 tahun ke belakang. Dan memang habis aku rasa last year kita dekat UMK, situ baru aku start tulis lah, try. Alhamdulillah lah.
Tapi banyak jugalah yang aku rasa bila aku baca puisi-puisi lama kan, rasa macam yang bodoh gila aku tulis benda macam Tapi kau waktu first kau menulis tu, sebab kau biasa kau baca kan, and then kau salin orang punya puisi kan. Dia macam aku juga. Aku pun suka copy orang punya daripada komik. Baru aku start cari aku punya identity sendiri kan. So macam kau kan, macam mana kau yakin kau waktu kau nak tulis tu? I mean like first, aku tak pernah yakin. Aku just buat je. Tapi aku rasa keyakinan tu memang penting lah. Sebab aku jenis yang perfectionist, Atin. Bukanlah perfectionist, aku tak berani nak cakap perfectionist. Sebab kalau perfectionist, hasil kau tu akan perfect. Tapi aku yang macam, kalau aku buat agak lama lah proses untuk hasilkan even satu puisi pun, macam gitu. Sebab berfikir akan panjang. Sebab menulisnya sekejap sahaja, tapi berfikirnya panjang. Macam gitu. Pengalaman dia tu kita kena hadap dulu, baru maybe kita akan hasilkan something kan. Sama jugalah macam dengan artwork aku rasa. Bila kita nak hasilkan artwork, mesti kita ada proses berfikir juga kan. Aku rasa begitu kot memang kalau kita sebut apa-apa seni sekalipun lah kan. Tapi sebenarnya aku belajar melukis juga. Kat mana, Tin? Ni wajib kan, semua kena melukis. Ni wajib nak cerita ni. Kita tak lukis kan, betul. Tapi kan, aku berterima kasih lah dekat UMK. Boleh mention ke ni? Okay, kita mention. Okay, kali ni kita mention. Okay, kita sebenarnya jumpa dekat UMK kan. Aku rasa episod lepas dah cerita lah. Tak ingat lah. Tak kisahlah. Kalau orang dengar. Kalau yang dengar podcast minggu lepas, tahulah kita orang memang jumpa dekat UMK. So dekat UMK, ini untuk kampus Bacok lah kan. Kampus Bacok, kita orang wajib untuk every first year wajib untuk ambil subjek lukisan. Lukisan. So dan aku memang waktu nak masuk UMK, aku memang mindset aku memang nak tukar bidang kan, sebab aku memang ambil STAM, then aku nak ambil sastra. Aku yang nak ambil sastra. Macam tu. Memang itu mindset aku dah. Kau awal kau dapat apa? Kos apa? Aku memang ambil sastra. Ya, sastra. Memang aku dapat sastra. So memang aku waktu isi UPU tu, aku UMK ada sastra, so aku isi je lah. So bila aku dengar orang cerita, kita orang tak minta pun UMK pilihan yang keberapa tak. Aku tak, UMK pilihan yang agak tinggi jugalah. Atas-atas jugalah. Sebab aku memang tak fikir pun U mana, yang penting ambil sastra. Macam tu mindset aku. So waktu keluar first year, penyesalan tak ada. Waktu keluar first year punya list subjek tu, aku terkejut juga. Kena ambil lukisan tu. Aku dah lah tak mana. Tak ada tim melukis. Aku ingat lagi aku sembang dengan orang rumah, housemate aku. Orang rumah pula, macam ada lelaki kan. Housemate aku cakap dengan dia lah macam, macam ni kita nak ambil first year dah ambil lukisan apa semua. Aku ni nak buat garisan pun tak lurus. Aku kata gitu. Aku ingat lagi 2 minggu 2 minggu buat garisan lurus je. Sebab dia punya subjek yang pertama tu, subjek yang pertama, dia punya task yang pertama tu buat garisan tu je. Aku rasa macam tu ya. Bapak senang je dah sampai kau masuk dekat tempat lain. Habis. Aku yang give up dah lah dengan kertas saiz apa? A2 kan? Itu. Aku memang duit banyak keluar aku ingat. Tak, duit banyak keluar. Lepas tu aku terkejut, kertas tu bapak besar gila, canvas dia sampai A2. Kertas tu sekejap je habis. Lepas tu kena beli lagi. Sebab banyak buat sketch je. Yang awal tu banyak buat sketch. Yang macam sis lah nak buat benda ni. Sebab tak reti kan. Aku rasa itu kesusahan aku lah. Tapi maybe Atin suka kot. Sebab dah minat. Sebab aku memang tak ada background art kan. Aku memang tak ada background. So aku macam
serius lah kena buat garisan lurus macam ni kan. Masa first aku rasa macam annoying juga. Lepas tu aku dengar orang sini tu macam, ya aku tak boleh melukis lah, aku tak boleh melukis lah. Lepas tu dalam hati aku macam, lukis je lah. Tak, masalahnya dah lah aku ni jenis yang suka menangguh-nangguh. Malam sebelum baru nak lukis. Esok dah nak kena tengok lah lecturer. Aku macam yang, ya Allah memang stress gila memang waktu first dengan second year ke first year? First year. Yang kita memang tak tidur malam. Tapi memang semua mesti duduk dekat apa ni, ruang tamu, ramai-ramai meniarap buat. Buatlah kerja kat situ dengan okey lagi kalau yang guna paper kan. Masuk yang guna apa benda span tu. Habis dawai semua dekat ruang tamu. Aku group dengan ni Zira kat Zira kau tu. Aku banyak dengan housemate aku juga sendiri. So macam itulah hadap masing-masing menghadap muka sendiri lah. Semua yang jenis yang memang tak reti melukis juga. So boleh relate lah sama-sama. Aku tak pandai lukis, aku pun tak pandai lukis. Mula-mula tu kan aku macam sebelum tu aku macam memanglah aku rasa macam orang yang tak biasa lukis dia dulu aku annoying tau kalau orang cakap aku tak reti melukis lah, aku tak reti melukis. Kau lukis saja. Tapi bila lama-lama aku sendiri yang kena lukis garisan lurus tu, aku rasa macam aku macam aku merasai lah pengalaman tu. Kita akan frust lagi hati sebab kita tengok budak-budak fine art yang memang power. Aku macam yang aku tak tahu tengok grup lain. Serius lah diorang lukis macam ni. Kita macam mana lagi aku tunjuk dekat lecturer aku cakap, serius lah kau lukis macam ni. Lecturer cakap macam tu. So lukisan yang kita rasa dah aku rasa macam adalah time tu pertandingan melukis tau antara semua budak batch kita kan. Aku ingat. Lepas tu pasal ni kan alam kau ingat tak? Aku lukis badak. Aku rasa aku dah buat habis baik lah. Aku kecewa betul tak duduk kat depan. Bila aku tengok lukisan yang lain tu, aku rasa macam patutlah. Patutlah. Lukisan dia orang macam wow. Dan aku ingat juga yang menang tu okay, daripada tu yang aku tahu betapa yang art tu sendiri dia perlukan message tau. Sebab yang menang kau ingat tak? Dia lukis daun jatuh je. Yang menang. Kau ingat tak? Yang menang nombor 1. Aku ingat yang gambar gorila. Yang gambar gorila ke orang hutan ada yang menang yang aku ingat lukisan ikan itu sebab aku ingat member aku juga yang lukis tu. Ikan besar ada yang lukis Ifat lukis apa? Dia lukis apa dah? Rusa ke apa dah? Somewhere along the line lah. Tapi yang aku ingat yang antara pemenang tu ada satu dia lukis dia guna charcoal. Dia lukis just simple daun yang jatuh apa semua. Kita lukis sebagai anak Arab tapi dia fokus dekat subjek satu subjek matter je. Atin, kau ingat tak lukisan okay, kelas kita multimedia. Ada yang kita kena suruh lukis macam komik pasal kan sebab kita kan study warisan. Even kau pun warisan kan. Kita kena create karakter untuk macam Puteri Saadong. Puteri Saadong. Aku Hanadim. Si Tuan Kembang. Tapi kita kelas lain kan time tu? Kita kelas lain. Lepas tu waktu ni macam aku boleh tahu yang kau pandai melukis juga. At the same time. Sebab aku ingat time tu kau tarik aku pergi dekat bawah. Teniat kita panggil benda tu. Bukan wakaf. Tak. Wakaf. Dekat pondok wakaf. Tak, bendanya sebab aku stres. Aku kata dengan aku stres sebab diorang nak kita create karakter tu dalam bentuk macam kartun apa semua kan. So aku pun terfikir daripada aku stres, baik aku buat karakter yang simple je. Aku cakap macam gitu dengan kau. So aku cakap aku plan nak buat chibi je lah. Dalam bentuk chibi kan. So mata dia besar. Even badan dia pun kita boleh buat senang. So aku tak reti lukis.
So aku cakap dengan kau, Atin kau lukiskanlah aku, kau try buat create satu Terus aku rasa time tu aku tengah nak gimana dah. dua Okey lah, tiga sempatlah lukiskan. karakter dalam bentuk chibi apa semua. So kau buat lah. Aku rasa aku simpan Lepas tu kau lagi ikut gambar kan? tu. Lepas tu kita orang kena buat 4 karakter tau. Last sekali Puteri Saadong ke Siti Wan Kembang tu, aku create yang last je. 3 karakter lagi kau yang lukis. Tapi kau lukis, kau copy kan lepas tu. Macam kau Aku trace copy balik, aku je. suruh kau ikut. Aku ikut je. Sebab aku tak tahu chibi. Aku memang tahu chibi tu bentuk dia memang mudah sikit nak lukis lah. So just tiru je lah Atin macam mana Atin buat. Tapi jadi jugalah. Dan yang kelakarnya, ada kejadian lah yang berlaku lepas tu. Kita orang sepatutnya dalam kelas akan kumpul karakter tu dekat depan lecturer. Even aku rasa semua orang buat dalam bentuk yang memang lawa gila lah, yang detail. Even dia punya Siti Wan Kembang tu dengan dia punya ornament rantai-rantai dia yang ornament dekat kepala tu kan, memang lengkap diorang buat, power gila. Sebab ada juga pelajar-pelajar warisan yang memang pandai melukis apa semua kan. Lepas tu aku Betul? lukis dalam satu Korang-korang kertas suka? A4. Satu je kertas A4, kau bayang. Orang lain semua buat satu karakter, satu kertas A4. Aku satu kertas A4, 4 karakter. Aku muat je dalam tu. So, dah bentuk chibi kan. Manalah kau nak buat 2-3 kertas. Lepas tu kita orang bentang lah dekat depan lecturer apa semua tu kan. Kejap. Aku ada soalan. Korang seorang suka yang buat bentuk tu? Ya, aku seorang je yang buat bentuk tu. Sampai kau tahu tak, housemate aku macam yang, kau serius lah nak hantar benda ni je? Diorang cakap macam gitu. Apa semua aku, tak apa hantar, aku malah biarlah dia mau marah aku ke apa ke, aku tak kisah. Memang marah betul. Aku macam yang memang tak suka sangat melukis. Aku buat je lah. Lepas tu aku hantar, lepas tu yang kelakarnya, lecturer tu pilih lukisan aku. Lukisan kita. Kau tahu kenapa? So dia kata, saya tak letak harapan sangat korang lukis cantik-cantik. Jadi korang pilih je lah. Saya pilih yang ni je lah. Mudah nak semua orang ikut. Tak tahu nak sedih ke nak gembira. Aku tak tahu nak sedih ke nak. Aku dah lah terkejut dia pilih lukisan aku. Lukisan siapa ni? Dah lah lukisan kau. So aku macam yang saya. Aku macam serius lah diorang nak suruh aku. Lepas tu disebabkan lukisan aku tu semua hasil kerja orang, semua projek orang dalam bentuk chibi. Kan kita kena suruh buat komik kan. Dalam cerita. Lepas tu nanti akan compile jadi satu cerita. Macam satu cerita Puteri Saadong, satu cerita Siti Wan Kembang macam tu. So semua dalam bentuk chibi lah. Kau bayang lah. Comel lah. Tak comel. Aku gembira. Lepas tu balik pula kepada masalah nak lukis dalam bentuk benda tu kan chibi. So kau kena lukis dalam Trace dekat AI. komputer pula. AI pula apa semua. Yang tu ada pula cara aku nak mengelak guna AI tu. Aku tak reti kan guna AI. Kau tahu aku lukis guna PowerPoint. Serius lah? Bijak lah. Ya, aku guna PowerPoint je. Aku macam yang tak apalah, PowerPoint je lah. Aku memang tak Tapi memang guna betul. AI. Aku pun tak reti guna AI. Tapi Photoshop lah bagi aku senang. Rasa, lepas daripada kelas tu, tak tahu kenapa aku study AI boleh pula masuk. Padahal Photoshop lagi senang kan. Entahlah. Tapi sekarang kalau tanya memang tak reti lah. Housemate aku yang buat pakai AI semua kata AI senang. AI senang je. Mungkin sebab aku tak Tak explore. tak ada hati kot nak belajar AI. Betul lah juga. Kadang-kadang benda-benda tu ya pun. Kalau kau usaha sebenarnya dapat je. Kau je yang Betul. Kita ni rajin tapi malas. Bila kita malas, kita akan cari jalan. Macam tu. So tu aku macam tak apa, guna PowerPoint je lah. Tapi hasil dia macam AI ke lantar, bukan orang tahu pun. Sebab bila printed kan kita tak nampak pun. Quality dia tu, quality dia je lah maybe macam pecah sikit kan kalau PowerPoint ni. Okay, so kita cerita pula after kita graduate macam mana. Sebab
kau pengalaman seni kau tu bermula dengan lukisan apa semua. Dan kau pun memang tak, kita macam kau sendiri dekat you bukannya study lukisan. art kan? Betul-betul. Betul lah. Tapi tiba-tiba keluar kau banyak hasilkan artwork dekat IG and semua-semua. Tapi beza pula dengan aku, memang aku study sastra lah. Tapi sebenarnya bila orang macam at least bila sebenarnya sastra dengan penulisan seni tu dua benda yang, penulisan seni tu duduk di bawah sastra. Macam gitu. Benda tu bila orang tanya, kau sastra, kau tulis tu, tak hairan. Kiranya macam tak jauh sangat lah kan. Kalau kau pula, kau ambil course apa dulu Atin? Okay, aku buat disclaimer sebab ada orang ingat aku memang ambil seni sebelum ni kan, daripada sekolah ke apa ke. Aku kat sekolah dulu aku pure science dengan ACT. So bila aku masuk form 6 aku ambil sejarah. Sains Sejarah pula. Bila masuk U ni aku ambil konservasi warisan. Soalnya aku memang nak minat apa. Aku minat je nak study arkeologi apa semua. Tapi tak tahulah tiba-tiba keluar ni kan. Mungkin sebab aku nak cari waktu lapang, waktu aku tengah cari kerja time tu kan. Benda aku nak start macam mana. Aku nak isi apa benda kan. So sebenarnya aku start lukis tu daripada aku tahun 2. Aku start lukis pakai phone dulu. Time tu aku pakai jari je babe. Jari. Lepas tu pakai jari je. Lengoh gila. Kesian tak ada tak ada equipment. Jari aku dah lah jenis berpeluh tangan aku. Lepas tu kan kau bayangkan telefon aku ni crack kan. Terkikis aku punya kulit. Kesian. Lepas tu ni memang betul-betul kesian ni. Aduh lah. Lepas tu aku macam apa benda ya. Siapa-siapa mau bagi bantuan. Aku nak aku punya line tu smooth tau. So aku macam, sebab aku rasa macam aku mengagumi lah orang budak-budak yang ambil graphic design ni kan. Dia lukis, dia ada webcam dia apa semua kan. Kan dia orang dapat webcam. Lepas tu budak animation kot yang dapat webcam. Lepas tu aku cakap dekat time tu, aku cakap kat Sob, aku nak pakai something kan macam pen kan. Lepas tu aku ambil mengorek telinga tu. Lepas tu aku ambil aluminium foil tu. Aku balut dekat tip dia tu kan. Lepas tu aku melukis. Jadi kau just letak air sikit. Itu barulah betul-betul memang bermula daripada bawah. Aduh sedih. Ini kalau release ni success story ni. Aduh sedih. Ya Allah, kesiannya lah. Nasib jadi je kan. Nasib jadi. Lepas tu dah lama-lama tu aku Sob je yang tahu aku guna benda tu. Lepas tu kan dah lama-lama tu aku beli order yang online punya ni kan, pen yang dia boleh touch dekat mana-mana screen pun, Apple ke ataupun Android ke. Lepas tu sekarang aku dah boleh pakai Apple Pencil. Alhamdulillah. Ni betul-betul bermula daripada bawah. Berakhir dengan kejayaan. Tapi itulah orang kata benda tu sebenarnya alat je. Ada je orang boleh lukis artwork yang walaupun tanpa benda-benda tu kan. Da Vinci pun tak ada pen-pen tu kan. Da Vinci. aku taklah, maksudnya diorang pun tak ada macam equipment macam tu yang orang kata gadget-gadget yang canggih ni lah untuk melukis. Orang kata bila kau dah ada memang seni tu dalam diri kau, kalau kau orang bagi kau batu dengan kayu pun kau boleh hasilkan artwork juga. Macam dalam Art Attack pula, batu dengan kayu kan. Kan Art Attack last sekali dia susun-susun batu dengan lama kayu. dia tak tengok. Taklah, maksudnya benda tu kalau kau berseni, benda tu boleh jadilah. Tapi kalau jadi kau tengok juga karya. Tapi kalau kau tengok dekat IG aku kan, kau boleh nampak lah. Kat IG aku banyak post illustration aku kan. So bila sebelum tu aku tak ada IG. Sob, aku banyak mention Sob dalam ni. Dia masa cikgu seni aku tau. Sob dia suggest aku buatlah IG kan Atin. Sebab dia nampak aku selalu post dekat story WhatsApp aku punya illustration kan. So aku macam
Okay, aku nak okay lah, aku buka IG. And then dia bagi list dekat aku nama-nama illustrator, orang-orang seni untuk aku follow. So permulaan IG aku tu memang aku banyak follow lah orang illustrator dalam luar negara. So aku macam kat situ lah aku, ada influence dekat aku. And then daripada tu lah aku start lukis-lukis. Siapa-siapa illustrator yang sekarang kau rasa macam antaranya yang jadi kau punya inspirasi untuk lukis, macam style, dapat create style kau sendiri? Macam mana? Waktu first tu aku banyak dapat influence daripada illustrator daripada Korea. Contoh macam Kyung Studio. Nanti kita akan selit kan kat video podcast ni kan. And then Ari Nununano, Sinana. Aku banyak refer kat dia, EXO ni. But now recently aku banyak banyak refer dekat orang Nusantara. Contoh dalam Malaysia sendiri kan, aku baru follow dengan Bunga dan Bintang. Bunga dan Bintang. Aku follow dia dekat Twitter. Aku follow dia dekat Twitter. Kan. Aku suka lah dia punya dia buat tudung sekali tau dengan illustration dia tu. Buat tudung, buat scarf. Oh ya. So macam cool lah. Cool gila. Aku suka. Lepas tu Delia Raza. And then Paprika Erika tu, yang Chinese tu, yang dia punya komik nasi goreng dia tu. Yang tu yang tu aku suka sangat dia punya style. Tapi aku tak tahu watercolour, tapi aku suka lah tengok. And then Indonesia macam Catherine Anesta, aku pernah share kat kau sebelum ni. Macam-macam lagi lah nanti. Aku rasa macam recently aku suka lukisan yang macam child illustration. Mungkin in future kita akan tengok kat Lesong Studio kan benda tu kan. Alhamdulillah. InsyaAllah InsyaAllah kita akan nampak kesan-kesan daripada Atin tengok illustration yang macam kids illustration kita cakap Atin children lebih kurang macam tu lah. Tapi children illustration mungkin kita akan nampak di Lesong nanti. Mungkin kita nak kan, kita tak tahu. Nanti kan kita tak tahu kan. Okay, now tapi aku pun memang minat lah benda-benda macam itu sebenarnya Atin. Sebab kalau aku, walaupun aku tak pandai lukis, aku memang suka tengok artwork. Itulah aku yang suka tengok artwork. Cakap pasal kau suka tengok artwork, aku nampak kau attach dekat blog kau banyak artwork. So every post tu macam ada lah satu lukisan yang kau akan attach yang kena dengan apa benda yang kau nak story kat blog kau. Kau maksud aku macam mana kau boleh cerita. Dia mention juga blog aku kan. cerita. Kalau macam blog aku personally, memang mungkin aku sebab aku tak reti lukis sangat kan, tapi aku suka tengok artwork. Dan aku memang suka cari artwork yang existentialist, macam absurd, macam gitu, yang pelik-pelik sikit macam gitulah. Kalau orang yang tak tahu perkataan tu mungkin akan kata artwork begitu agak pelik lah, macam jarang kita tengok kan benda yang macam gitu. Sebab aku memang antara pelukis yang aku suka Frida Kahlo. Mesti kau tahu kan. Tahu. So macam kalau Frida, dia punya artwork kan memang selalunya berbentuk macam gitu. Kalau kita tengok Two Fridas macam ada dia lukis, dia suka buat potret diri dia sendiri, tapi in a way yang sangat absurd lah benda yang, tapi kita boleh nampak message dia clear berkaitan dengan diri dia persendiri. Berkaitan dengan diri dia sendiri personally. Benda tu lah yang maksud aku, macam yang yang aku rasa mungkin boleh juga kita katakan bagi pengaruh bagi seni yang lain. Macam kalau aku tulis puisi kan, bila aku suka tengok lukisan. Benda tu mungkin sebab naturally kita kan, manusia memang suka tengok benda-benda yang cantik apa semua. So itulah, in a way mungkin membantu jugalah aku dalam penulisan. Itulah. Habis. Aku suka yang ada sekali tu kau share, ada kau post puisi perempuan daripada Jepun. Dia ada tulis puisi dengan lukisan dia.
Yang ikan, ada ikan. Misuzu Kaneko. Ya. Kaneko. Aku suka puisi dia dan aku suka art tu. Art tu dia buat ke ataupun orang lain yang lukis kan? Itu pun sebenarnya orang lain yang lukis, tapi dia memang buku-buku puisi lah. Ada illustration sekali. Memang best juga lah, cantik lah lukisan dia. Tapi aku rasa puisi, macam even buku puisi aku sendiri pun ada ilustrasi kan. Aku rasa seronok juga bila kita membaca, ada attachment dengan ilustrasi. As long as kita punya pembacaan itu tidak terlalu terganggu dengan ilustrasi tersebut lah. Tapi tiba-tiba serius kan. Tahu kita Tapi itulah macam maksud aku tu, lukisan tu mungkin membantu, mungkin merehatkan otak kita sambil kita membaca kan. Ada lukisan sikit, membantu jugalah untuk ni. Even kalau kita baca buku sejarah pun kan, kena ada lukisan, kena ada gambar, kena ada gambar peta, supaya kita boleh mengingat perkataan ataupun boleh fokus dengan fakta. Tapi in a way aku rasa membantu jugalah puisi bila kita letak ilustrasi. Tapi puisi tu sendiri pun sebenarnya salah satu bentuk seni juga kan. Betul. Tapi seni perkataan lah. Banyak seni bermain dengan perkataan, berbeza dengan seni lukisan, bermain dengan macam-macam medium lain. Macam tapi aku suka bila letak illustration macam orang yang tak faham deep meaning puisi, mungkin ada punya susun kata yang orang tak faham kan. Orang ramai tak faham, mungkin dia boleh dapat feeling tu ataupun dia dapat message tu daripada illustration tu juga. Ya, boleh juga begitu. Sebab mungkin ada sesetengah orang dia punya maklumat tu lebih mudah dengan visual berbanding dengan perkataan, macam gitu. So aku rasa mungkin sebab kita punya otak ni ada perbezaan penerimaan maklumat, cara penerimaan maklumat. Tapi okey lah. Dan bila kita ada kedua-duanya, kita jadi win lah situation tu. Sebab kita dapat dua-dua. Kita dapat visual, kita dapat perkataan at the same time. Kan? So, cerita pasal benda ni, aku nak tunjuk kau puisi, aku nak tunjuk kau satu puisi T. Alias Taib. Tajuk dia Sepi. Cuba tengok. Apa pandangan kau dengan lukisan, dengan puisi ni? Tajuk dia Sepi. Ni puisi Ni puisi. Okay, sorry aku. sorry aku tak berniat lagi lah. Tak apa. Ini adalah reaksi normal. Aku ingat dia satu artwork actually. Tak. Macam tajuk artwork. Ini puisi yang ditulis oleh T. Alias Taib. Tajuk dia Sepi. Apa perasaan kau aku tengok tak expect benda puisi. Aku tak expect puisi boleh wujud dalam bentuk macam ni. Kan? Faham tak? Sebab tu aku cakap aku ingat ni artwork. Tak. Benda ni selalu puisi ni jadi isu jugalah beberapa minggu lepas kot. Beberapa minggu. Sebenarnya puisi ni selalu jadi isu. Sama ada ia puisi yang bagus ataupun tidak. Ada juga perbincangan begitu. Ada juga perbincangan sama ada betul ke dia ni puisi. Macam gitu. Tapi oleh kerana kita menghormati penulisnya, T. Alias Taib memang seorang penulis puisi yang antara penulis puisi yang aku suka. So bila dia katakan itu puisi, kita percaya dengan dia dan kita katakan itu puisi lah. Sebab itu yang dia sudah cakap kan. So kalau macam aku bagi kau something and aku kata ini puisi, so bagi aku berpandangan begitu. Dan mungkin ada penyair yang berpandangan berbeza dengan aku. Tapi kalau aku, as long as ada perkataan, ada perkataan, itulah sajak, itulah puisi, macam gitu. So mungkin dari sini kita nampaklah T. Alias Taib tu dia menggunakan tajuk sahaja sebagai tempat dia letak perkataan kan, tajuk Sepi. And then yang lain tu adalah puisinya tu lebih kepada visual dia. Dan rasa dia, yang aku nampak kan, mungkin dia nak tunjukkan sepi dia tu dalam bentuk yang macam betul-betul sepi. Maksudnya orang tak boleh nak dengar apa, nak nampak apa. Kan? Dan banyak juga interpretasi dia sebenarnya, Atin. Dan ada juga cubaan untuk membaca puisi ini.
oleh Tak, aku nak tanya tu sebenarnya. Sana. oleh kawan aku, nama dia Alif Awan. Dia cuba untuk bacakan puisi ni. Tapi cara dia Aku baca, pernah dengar, aku pernah tengok dia live depan-depan. Dia punya denggok dia. aku suka gila. Tapi itulah, aku rasa kita perlukan mungkin kreativiti untuk membaca puisi Tiada So macam mana Said kawan ni. kau tu, macam mana Dia baca Alif Awan tajuk, tu lepas tu dia diam. dia bacakan puisi ni? Adakah berhasil ke? Dia baca tajuk, dia just diam. And then dia ucap terima kasih. Diam agak lama juga lah. Aku rasa ada orang post dia punya performance ni dekat Twitter. Mungkin kau boleh check out nanti. Okay, aku akan check out. Ni kira macam aku iklan member aku pula kan. Tapi itu antaranya lah. Sebenarnya macam mana kalau kau lah personally, macam mana kau faham satu artwork tu? Macam mana kau nak faham satu seni? Aku akan perhatikan kot subjek. Maksudnya subjek matter dia apa benda. Apa benda kat sekeliling dia. Lepas tu warna dia. Tapi bila aku tengok puisi macam ni, first kali memang aku tak tahu pun ni puisi. Aku ingat ni lukisan. But then bila kau cakap yang ni puisi, so aku macam, aku nampak okay, ini satu ruang yang orang yang tulis tu nak bagi tahu betapa sepinya dalam hati dia. Tu je aku tahu. Dalam diri dia tu sepi, dia nak gambarkan macam tu. Memang sepi tu tak boleh kau nak cakap apa, kau tak boleh dengar macam mana, kau akan nampak sepi. Tak ada apa. Itu je lah yang aku nampak. Yelah. Tak, maksud aku tu even kalau kita nak macam kita nak buat artwork tu satu hal. Satu lagi macam mana kita nak, kau faham tak? Kau melukis macam gitu. Berapa kerat je yang faham untuk betul-betul nak cuba faham apa yang kau lukis macam gitu. Tapi itu kan lebih kepada visual. Maybe mungkin lebih mudah sikit lah untuk difahami. Tapi ada juga certain lukisan, contohnya macam modern art ataupun abstract, yang memang orang susah nak faham. Betul. Aku tunjuk dengan kau. Ini adalah karya Mark Rothko. Mark Rothko. Yang warna Ini adalah biru karya ke Mark orange? Rothko. Yang orange. Orange, okay. Okay, first time aku tengok. Dia punya karya ni orang boleh jual sampai beribu-ribu, juta-juta. Berjuta-juta. Dan beribu-ribu lah. Okay, aku tak tahu berapa harga dia yang sebenar. Tapi itulah. Tapi mahal lah. Kan? Dan biasanya bila lukisan begini diletak dengan harga mahal, kau akan baca lah komen. Serius lah, aku pun boleh lukis benda tu. Serius lah, aku pun. Kau nak suruh anak aku umur 5 tahun pun boleh lukis benda tu. Apa pandangan kau dengan orang yang bagi pandangan yang macam bagi komen yang macam tu? Macam mana kita nak letak price? Okay, Price sebuah karya seni tu. aku tak pandai tengok apa ni seni. Macam okay, aku dah masuk dah. Berat tu macam mana sebenarnya? Macam tu kan. So bila aku tengok benda ni, aku memang first pun aku fikir tu kat sana. Macam aku boleh buat kot benda ni, tapi mungkin kita tak tahu orang tu, mungkin dia memang dah dikenali. Satu, dia dah dikenali, so mungkin price dia akan markup lah kan. Ataupun mungkin orang ni memang dia ada deliver message yang kita tak tahu. Biasa kan dalam artwork kan, kalau kau pergi tengok artwork, dia ada description dia, kenapa, apa benda ni, apa benda ni macam ni, description. So macam aku tak ada masalah kot dengan benda ni, sebab bagi aku orang tengok sebab benda ni subjektif. Mungkin bagi kau benda tu orang benda benda objektif. tu subjektif juga. Apa ni, and then isu seni apa ni, isu karya yang kalau orang letak harga mahal ni, sebenarnya barang-barang seni ni banyak tau yang mahal. Memang kena keluar duit banyak kan. So macam betul lah juga. That's the price that you need to pay lah. Apa ni, when you want to buy satu karya ni. And orang yang beli karya tu mesti. Dan sebenarnya aku ada dengar juga orang kata bila karya macam gini, bukanlah aku dengar, bila aku study sikit, kenapa biasanya kita, sebab kita ada pengalaman seni masing-masing, even
pengalaman seni yang berbeza lah. Macam kalau aku puisi, kalau kau pula seni lukisan macam gitu. Tapi bila kita nampak lukisan tu even simple macam gini kan, kita rasa macam terpulang lah kepada pelukis tu nak letak harga macam mana. Sebab kita tahu macam mana pengalaman seni dia tu. Dia bukan kerja yang terus, dia mesti hasilkan sesuatu sebelum dia hasilkan lukisan Betul. ni. Yang mungkin menjelaskan yang bahawa dia tu seorang artis macam gitu kan. So aku rasa tak heran lah kalau dia nak letak harga mahal ke apa semua. Tapi in a way ada juga aku study, boleh jadi lukisan-lukisan gini ni sebenarnya adalah satu kerja-kerja kapitalis lah. Ada juga yang berkait rapat dengan benda tu. Maybe sebab contohlah kau ada gaji kau sebulan 100 million. Setakat kau nak beli lukisan 2 million, kau rasa macam benda tu murah lah macam gitu. Kau kaya kan. Kau rasa macam kau tengah beli novel, kau tengah macam benda biasa sebab kau kaya lah macam gitu. Kau nak buang duit dekat mana lagi? Macam gitu kan. Obviously lah benda tu akan ni. Tapi sudah tentulah orang-orang yang boleh jual lukisan begini hanya orang-orang yang memang mungkin dia pun kaya juga. Tapi dan ataupun dia di bawah apa ni, dia telah karya ni sudah dibeli oleh ramai orang. Contohnya aku orang kaya, aku beli karya ni, so aku sudah simpan, benda tu dah bertahun. So obviously kalau aku jual balik memang mahal gila lah. Harga dia akan naik. Macam kau beli emas lah, akan naik. Macam gitu. Kira macam pelaburan jugalah lukisan ni. Aku rasa lah. Aku fikir memang pelaburan. Sebab even nama artis tu sendiri mesti selepas 2-3 tahun dia akan naik kan. Boleh jadi. Macam gitu. Maksud aku macam boleh jadilah untuk tujuan tu. Aku tak nafikan mungkin ada. Memang ada kot. Memang ada je. Macam lagi satu, bila kau dah popular kan, mungkin apa benda yang kau lukis pun orang akan beli. Betul jugalah. Kan macam kalau kau cantik sikit pun, wow, bernilai tu karya ni, aku nak ambil lah. Weh, buat kot. Mestilah aku nak ambil kan. Lepas tu aku nak bagi tahu kat orang, weh ni aku beli ad conteng aku dapat, okay. Mesti aku nak bagi tahu benda tu. Bila kau cakap macam tu kan, aku teringat cerita ni lah. So ada seorang ni, dia memang power gila melukis. Lepas tu dia duduk dekat restoran kan. Lepas tu tiba-tiba datang seorang perempuan ni, cakap dengan dia, aku nak beli lukisan dari kau, tapi aku nak kau lukis di atas tisu ni ya. Tisu makan lah, macam tisu meja makan tu. Lepas tu dia pun lukis lah something yang macam orang kata memang simple gila lah. Dia lukis benda simple je dalam 2 minit macam tu. Tak sampai 2 minit pun boleh lah. Dalam 30 saat gitu dia lukis kan. Lepas tu perempuan tu tanya, berapa harga dia ni? Harga dia dalam $100 macam tu. Marah perempuan tu kan. Dah lah kau lukis berapa saat je, lepas tu kau jual mahal. Dia cakap macam gitu. Kenapa kau letak harga mahal macam ni? Dia cakap begitu dengan tukang lukis tu lah. Lepas tu tukang lukis tu cakap, walaupun nampak macam 30 saat je aku lukis benda ni, tapi sebenarnya benda ni adalah hasil kerja aku 30 tahun. Dia cakap macam tu. So kira je macam yang aku rasa macam okay, maksudnya dia punya hard work dia, yang dia study art apa semua, perlu dikira juga untuk dia menghasilkan karya tu yang nampak macam simple dan ambil masa yang dekat. Latihan dia, kewangan dia untuk keluar duit, apa semua tu lah aku rasa. Wow. Kalau aku nak komen kat situ kan, aku rasa macam aku belum lagi orang yang betul-betul seni kan untuk aku komen benda tu. Tapi kan aku rasa benda tu make sense juga. Maksudnya kan, kalau kau terkenal sekarang, kau bayangkan 100 tahun akan datang kan, lepas kau mati, sejarawan yang akan datang mungkin dia akan korek-korek jumpa kau punya puisi kau, karya yang dah koyak dah pun. Kau tulis ABC je kot, mungkin lah tak tahu pun. Tapi mungkin benda tu boleh dia letak kat museum,
And then apa ni, dia pamerkan, dia bagi tahu ni keratan daripada penulis puisi terkenal Syahidah Hamdani. 1 ketiga dahulu, 100 tahun lalu kan, konon. Lepas tu dijual, dilelong pada harga 1 juta. Bapa, Pada cubalah dia beli sekarang waktu aku hidup ni kan. Dapat juga aku sikit. kan. Benda tu aku Tapi rasa memang kebanyakan, tak kira lah kau seni apa pun, memang bila kau mati baru kau dihargai. dia bergantung pada orang yang nak membeli tu. Kalau kau boleh beli dengan harga tu, Ha. belilah. Kan? Ataupun Belilah. orang yang hargai. Aku sebab dia bukan macam lukisan ni, dia bukan macam kau beli ikan tau atau gula tau. Dia ada harga apa ni yang semasa Tetap. kan, harga semasa orang letak kan. Tapi lukisan ni lain. Memang harga dia depends lah dekat penjual tu nak letak berapa. Ha. Hmm. Ha. Tapi kalau kau kaya kau boleh lah beli Kan. sekati kau. Aku boleh lukis sendiri kot gantung lah. Jadi kalau kau rasa kau boleh tak jual lukisan kau sampai kau boleh tampung hidup kau? Even Okay. aku keluar buku puisi pun aku rasa macam taklah kau sampai kau tak boleh lah nak tampung. Tapi sejujurnya lah, Even aku personally lah. Ya, memang tak boleh bagi aku lah. Lagi-lagi orang tak kenal aku ni. And then aku ni pun orang baru lah. Kira macam baru lagi nak belajar benda-benda macam ni kan. Illustration semua ni kan. So macam aku nak jual harga yang tinggi-tinggi tu, tak boleh juga bagi aku. Sebab satu market, apa ni, orang takkan beli lah. Orang tak kenal kau, lepas tu kau jual harga tinggi. Unless kalau aku dah build aku punya nama aku, only then aku boleh invest. Mungkin sekarang aku pakai iPad Pro. Mungkin in future aku akan pakai something yang aku akan invest dekat benda-benda yang macam tu. So aku akan mark up lah harga aku. Tapi hari tu aku ada baca tau. Aku rasa muas kot bos. Okay, aku rasa aku mention banyak kot. Dia share macam orang yang membunuh industri seni tu sendiri. Industri seni ke industri apa adalah orang yang macam orang yang dia dah ada nama tapi dia still jual harga rendah. Mungkin sebab dia nak, aku rasa tak silap yang tu lah, dia still, dia dah bina nama tapi dia still jual harga rendah. Orang tu dia dah bina nama tapi dia still jual harga artwork tu dengan harga yang murah yang sampai orang akan beli kat dia je lah. Habis tu orang yang baru nak up ni macam ni, dia kena jual lagi murah daripada tu. Dia pula yang lagi mahal daripada yang dah terkenal kan. Macam tu lah ayat dia, aku tak ingat. Okay, macam gini lah. Kalau macam orang puisi ni Buku lah. kalau aku secara peribadi, kau memang takkan boleh hidup dengan menulis puisi je. Sekarang lah, di zaman sekarang. Kalau dulu mungkin iya. Sebab demand tu tinggi. Tak banyak orang menulis. Macam gitu. So, even surat khabar, majalah, dorang kena cari penulis. Dorang kena cari penulis untuk buat konten, untuk tulis puisi. Macam gitu misalnya lah. Berbeza pula dengan sekarang, lambakan penulis tu ramai. Jadi, saingan pun ramai. Tapi penerbit yang nak menerbitkan karya tersebut semakin sedikit. Sebab diorang dah tahu orang tak baca sangat, tak membaca sangat, macam gitu. Particularly in Malaysia lah. Aku rasa untuk nak survive dengan puisi, menulis puisi saja sepanjang hidup memang Betul. susah. Tak boleh sekarang di Malaysia. Kau kena cari side work lain. Itu baru penulis. Sebab Setuju. penulis ni kau macam kau baru menghasilkan karya tersebut, belum lagi masuk kepada kau menjual. Sebab menjual tu pula kerja yang lain lagi, berbeza. Kau menerbit pula kerja lain pula, orang lain lagi yang menerbit. Macam gitu. So dia kena melalui banyak fasa lah. Untuk kau nak dapatkan puisi tu memang tak boleh lah. Seni tu memang tak boleh nak bagi letak makan dekat pinggan kau. Memang tak boleh. Secara seperibadi itu yang aku rasa. Tapi dalam masa sekarang tu pun aku pun sama juga. Teruskan. I mean macam kalau nak lukis pun kan, apa ni, nak tunggu klien datang pun aku rasa macam setengah tahun tu berapa orang je klien.
Itulah. Kita pula yang kena cari klien. Macam gitu. Apatah lagi puisi. Siapa je yang nak minta ni tulis puisi. Itu pun kadang-kadang ada yang minta tulis, dia nak minta free je. Wow. Like, aku rasa orang seni lukis pun akan mengalami benda yang sama lah. Macam design apa semua kan. Minta design, lepas tu minta harga murah. Like, seriously, kau ingat senang ke nak hasilkan benda ni? Betul. Aku nak kau design logo, aku nak kau design ni, tapi dah lah cerewet. Lepas tu bayaran pula kenapa mahal, kenapa ni, kenapa letaklah harga kawan-kawan ni. Aku paling annoying macam tu, letaklah harga kawan-kawan. Betul. Aku pernah kena tahu macam tu. Macam apa ni, weh, aku datang kat kau ni sebab aku pernah pergi dekat orang tu charge aku 500k. Tapi dekat engkau ni aku, sedangkan benda tu contoh 5k. Okay, 5k. Orang tu charge aku 5k tu, sebab tu aku tak nak kat dia tu, aku datang kat kau. Kau nampak tak hint dia nak bagi tu? Sedangkan 5k tu memang dia punya rate dia. Rate yang dia saja letak macam gitu supaya kau rasa macam yang, oh ya ke? Dia nak bagi kau letak harga murah lagi daripada 5k. Betul. So aku rasa macam aku rasa kecewa lah kat situ. Sebab kita orang sekeliling yang terdekat yang kita pun nampak benda tu macam boleh nego lagi kawan-kawan macam tu. Tapi sedangkan aku rasa kita ni nak itu salah satu juga hal lah yang kita patut tengok. Masalah tapi orang-orang kita yang kurang menghargai seni tu sendiri kan. Tapi kita macam nak di luah mati mak, ditelan mati bapak macam tu kan. Macam kalau tak ambil nanti aku tak dapat pula job tu kan. Betul. So terpaksa lah buat je. Okay, buat salah aku sebab tak ada banyak klien. Itulah, klien pun datang setahun sekali. Macam raya kan, setahun sekali. Malamnya. Okay. Tak, persoalan dia, adakah lukisan di Malaysia mampu untuk dijual dengan harga mahal begitu? Kan? Aku tak ingat lah aku pergi mana. Aku rasa time tu rombongan kos kita orang tau. Lepas tu kita orang masuk kat satu galeri tu, dalam tu ada banyak lukisan. Aku rasa aku nampak yang paling tinggi pun macam 10,000, 8,000 macam tu lah. Aku tak pernah jumpa lagi yang million. Tapi mungkin ada, tapi tak pasti. Sedangkan 5,000 dengan 8 million tu pun kita tak tahu kan. Orang berkira-kira kan even 10,000, 5,000 pun macam kita rasa serius lah. Dan kita, okay, contoh lah macam kita sembang pasal pelukis di Malaysia. Macam kalau dekat Europe, kita boleh sebut beberapa nama yang kita kenal lah macam gitu. Tapi di Malaysia mungkin sebab kurangnya pendedahan terhadap seni tu sendiri, kita nak kenal pelukis-pelukis terkenal di Malaysia pun kita tak tahu. Faham tak? Kalau macam aku, siapa je pelukis yang aku kenal? Mungkin Latif Muhyiddin. Itu pun seorang penyair yang memang kebetulan melukis yang aku kenal. Yang even sebenarnya maksud aku tu maybe industri kita sendiri yang kurang ambil berat tentang seni tu kan. Jadi betul. Bila dah ada masalah dekat industri, bila dah ada masalah dekat kerajaan tu sendiri, hasil dia pembelajaran pendidikan kita pun kurang pendedahan tentang seni tu kan. Kalau lah kita diberitahu waktu kita dekat sekolah rendah, sekolah menengah, ini adalah kita punya pelukis di Malaysia, nama dia ini hasil karya-karya dia, macam gitu kan. Mungkin orang yang hanya, tapi masa kita kelas dekat you dulu pun kita banyak terdedah dengan pelukis luar negara kan, karya-karya luar berbanding karya-karya di Malaysia. Padahal orang-orang di Malaysia pun banyak kot power-power kan. Mungkin yang kita tak tahulah, tapi aku rasa ada je yang sebenarnya power-power, tapi kita yang tak tahu benda tu. Kita yang tak tahu benda tu. So itulah. Kalau kau, apa pandangan kau? Jawapan dia tak ada. Tu je jawapan dia. Saja aku nak tunjuk dengan kau. Jadi aku nak tanya kau pula. Bagi kau, macam mana kau nak
define kecantikan seni tu? Macam mana kau nak tahu? Oh, Kecantikan seni apa? ni cantik. Kecantikan seni. Ya, kecantikan seni tu. So aku nak cerita kau something, tapi sebelum tu aku nak tanya kau something dulu. Pasal kecantikan, macam mana Okay. kita menilai kecantikan? Kecantikan seni ke? Bukan kecantikan orang. Kecantikan Kan. seni lah, seni. Bagi aku depends pada preference orang tu. Contoh macam aku lebih suka lukisan ni style macam ni. Style yang biasanya aku akan tertarik pada style yang aku rasa aku into tengah buat benda tu. So macam aku in dengan style tu. So aku rasa cantik kat benda tu. Lukisan yang aku rasa macam tak kena dengan selera aku tu, aku taklah kata tak cantik, tapi mungkin sebab aku tak faham apa dia nak sampaikan. Kau perlukan kefahaman jugalah. Kau rasa kefahaman tu penting? Ya, bagi aku kefahaman tu penting sebab aku bukan tak nak, aku jenis tak suka menilai ni tak cantik. Sebab mungkin orang tu dia ada, aku kena faham dulu mesej orang tu nak sampai apa benda. Betul lah. Gitu. 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 Nampak jawapan selamat tak tu? Jawapan selamat tak terpulang kepada kau lah. Tapi aku nak cerita dengan kau macam mana Betul? orang dulu-dulu macam mana sebenarnya manusia ni melihat kecantikan. Sebab ada satu kajian ni lah, aku tengok dokumentari macam mana kita menilai kecantikan. So yang aku akan ceritakan dengan kau kajian yang pertama, iaitu daripada biologist. Diorang nak kaji apa yang sebenarnya bagi manusia, apa tu yang cantik, apa benda tu kecantikan, gitu. So apa yang diorang buat adalah diorang bagi soalan dekat beberapa buah negara. Soalan tu consist of macam kalau kau tinggal di sini, kau prefer apa? Kau prefer ada apa? Macam gitu. Jadi berdasarkan soalan tu diorang hasilkan satu lukisan lah. Jadi macam bila diorang dah pungut-pungut jawapan tu kan, diorang hasilkan lukisan. Bila dikumpul dengan lukisan-lukisan tu dekat Amerika, lukisan dia Amerika, antara negara-negara yang dia bagi questionnaire tu, dia bagi soalan tu antaranya adalah Amerika, China, Rusia dan beberapa negara lain lah. Semua lukisan dia tu hampir sama, dan semua lukisan dia tu menunjukkan alam sekitar. Means tumbuh-tumbuhan, pokok, ada air. So pihak biologi ni, saintis biologi ni, dia beranggapan bahawa manusia ni akan merasakan benda tu cantik berkait rapat dengan survival hidup dia. Means kalau dia boleh survive dengan air, dia boleh survive dengan alam sekitar, dengan pokok, dengan batu, dengan udara, dengan langit, macam gitu. Dia boleh survive dengan benda tu. So kecantikan sama dengan survival. So aku rasa macam yang ya ke? Betul ke kita rasa survive, kita perlu survive, sebab tu kita rasa benda tu cantik. Dan benda kajian ni di counter lah pula dengan orang lain, dengan saintis lain, tapi bukan saintis biologi. Diorang pun buat kajian. Diorang samakan manusia dengan burung dengan organisme lain lah. Jadi diorang bagi contoh. Kau perasan tak burung kalau yang jantan selalu cantik? Burung merak, Betul, perasan? ayam apa lagi? Burung apa lagi? Betul. Kalau namanya burung jantan, mesti dia cantik. Tujuan dia cantik untuk apa? Untuk attract yang betina, supaya dia macam contoh paling dekat lah, burung merak kan. Dia punya apa kita mau cakap benda tu? Dia punya ekor. Ekor dia tu, sayap dia tu yang belakang, kembang-kembang, cantik-cantik semua tu kan. Itu sebenarnya untuk attract betina tu tadi. Tapi bila diorang kaji dia punya tubuh badan burung merak tu, sebenarnya dia punya sayap tu menyusahkan diri dia untuk survive. Sebenarnya dia susah nak survive berbanding dengan pihen yang betina kan, peacock yang jantan kan. Peacock ni dia susah nak, nyawa dia tak panjang berbanding pihen, disebabkan ekor dia tu
ekor dia tu menyusahkan pergerakan dia. Maksudnya benda tu Meaning menjadi hodoh tu satu penyelamat. By the way, aku pernah baca tau satu komik sejarah Cina. Dia orang macam ada ritual tau. Tak silap aku nama orang sejarawan Cina tu nama dia apa ahli falsafah. Sun Tzu macam tu lah, Sun Tzu. Okay, Sun Tzu ni dia pernah lah macam dia buat kata-kata. Menjadi seorang yang cantik tu dia macam bandingkan lah. Ada seorang wanita ni dekat kampung ni, dia cantik sangat, digilai. Tapi dia akhirnya dia dijadikan korban ritual untuk dewa sungai lah kan. And satu lagi lelaki ni dia hodoh sangat, tapi dia terselamat. Terselamat tu means dia tak payah masuk tentera sebab dia hodoh, dia pelik, and then dia boleh dapat sumbangan makanan beras macam tu. So benda tu orang kata satu bonus lah, jadi hodoh tu satu bonus bagi dia. Aku rasa macam Kalau gitu better jadi hodoh lah untuk survive. Tapi kau rasa setuju ke dengan kecantikan bukan survive sampai sekarang? Sekarang tak. Sekarang kalau kau cantik boleh jadi orang tengok cantik pun tak guna, tak cantik pun tak guna, tak cantik lagi tak guna macam tu. Betul jugalah. Tak ada. Aku tak setuju. Hasha. Tak, masalahnya bagi orang biasanya yalah kecantikan tu contohlah macam aku rasa macam gitu juga bila kita react dengan artwork, dengan seni. Sebab kita dah kebiasaan cantik tu macam mana. Sebab contoh macam mana sebenarnya lukisan-lukisan abstrak ni boleh muncul. Kalau ikutkan sejarah lah, ini apa yang aku tahulah. Asalnya dulu kita tak ada fotografi kan. Semuanya berdasarkan lukisan. So orang yang boleh melukis realisme punya lukisan, so dia dikira sangat berbakat lah kan, sebab dia boleh pindahkan wajah kau pergi dalam kanvas macam gitu. Jadi bila dah muncul fotografi, kau dah tak perlu dah nak melukis untuk tujuan untuk melukis pindahkan wajah kau dekat satu kanvas. Kau dah ada fotografi kan. Betul. So sebab itulah banyak artis-artis pada zaman tu dulu diorang decide untuk tak perlu dah tak ada keperluan untuk lukis dalam bentuk realis. So diorang mulalah melukis dalam bentuk abstrak. That's why bila kau kenal pelukis-pelukis tahun 70-an, 80-an, 60-an ke belakang, kau akan nampak dulu sebenarnya ada orang boleh lukis. Contohnya macam Picasso kan. Ada orang post gambar dia, lukisan dia yang first adalah lukisan dalam bentuk realis. Real gila. Sampai ada orang mempersoalkan bila karya-karya dia yang terakhir itu keluar, orang mempersoalkan, betul ke dia ni pandai melukis setakat bentuk macam gitu-gitu, aku pun boleh lah. Biasanya orang akan abstract macam tu, aku pun boleh apa semua. Tapi turns out sebenarnya dia boleh je melukis, tapi dia dah rasa benda tu tak perlu lagi untuk melukis dalam bentuk realis macam gitu. Ni bagi aku melukis tu ada journey dia juga. Macam this phase kau nak try macam ni, and then second phase mungkin kau dah start kau nak try benda baru pula, style baru pula. Bagi aku mungkin lah tu fasa dia. Sebenarnya menulis pun macam gitu juga lah. And mungkin bagi aku pun benda tu apa pun bidang seni kau mesti akan nak cuba untuk cari identiti kau sendiri macam gitu. Tapi dia boleh jadi masalah bila orang dah set minda, misalnya lah macam kalau kita bagi contoh muzik lah, Taylor Swift. Orang dah tahu dia release lagu-lagu dia yang first 2-3 album yang first semuanya dalam bentuk country, dan orang dah tahu style dia memang music country. And then tiba-tiba pada yang album yang seterusnya dia decide untuk post
lagu-lagu yang dalam bentuk pop. Sound dia pun Pop. lain sikit berbanding sound dia yang sebelum ni. Dah tak ada lah sound country, semua sound Betul. pop. So macam aku rasa orang kena hormat perjalanan artis tu, walaupun mungkin bukan dah kau tak boleh demand dia untuk buat apa yang kau nak, sebab Ya. dia sebagai Dia artis yang deliver dia akan benda buat tu. apa yang dia yang deliver benda tu. So kalau kau tak minat, tak apa, kau just boleh jalan lah. Sama juga dengan seni. Kalau aku rasa kau kena try semua benda. Memang penting ada identiti sendiri, mungkin style dia sendiri apa semua kan. Tapi lagi penting bagi aku kalau kau cuba semua sebelum kau cari identiti kau. Macam gitulah juga bila menulis. Aku suka benda tu. Sebab kan lately aku rasa kan macam aku punya art dekat IG aku tu macam berterabur, macam banyak benda aku try kan. Sebab aku still lagi mencari sebenarnya. Sebab orang mungkin akan cakap kejap-kejap dia macam ni. Aku suka je sebab maksud aku bila kita baca penulis tu, bila tengok karya ni, dia mungkin tak sama style dia apa semua, tapi kita boleh tengok usaha dia untuk cuba perkataan lain dia guna ataupun medium lain, macam gitu. So rupanya dia boleh mahir guna benda ni, macam gitu. Aku rasa macam tu juga. Kalau aku lah personally, aku tak rasa kau patut letak artis yang kau suka ataupun penulis yang kau suka tu on pedestal yang sampai kau kena buat style macam ni. Kalau kau tak buat style macam ni, itu bukan kau, itu style orang lain. Macam gitu. Kau tak patut letak macam gitu dekat orang. Sedangkan dia lagi-lagi kalau dia muda, dia baru nak mencuba, belum lagi buat apa-apa dah kau letakkan identiti tu dekat dia. Macam tu. So macam something wrong lah situ. Lagi-lagi yang kalau dia baru berjinak-jinak dengan seni kan. Tu akulah personally. Nice. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada game. Kita akan buat game sikit hari ni. Dah ready Atin dengan equipment? Equipment. Okay. Kau dah ready ke dia punya kertas? Okay, memandangkan kita hari ni cerita pasal seni, kita akan buat game iaitu yang mana saya Ed akan lukis Atin. Atin akan lukis Aku akan lukis Ed. So kita nak lukis dalam bentuk portrait ke apa ni Atin? Ataupun terpulang? Ada portrait sikit, ada terpulang lah. Tapi benda tu melambangkan diri kau dan diri aku. Diri kau dan diri aku. Ya. Okay, sambil-sambil kita lukis, 3 kali aku lah. Sambil-sambil kita lukis, kita akan jawab soalan sesama sendirilah. Okay? Okay. Okay, ready. Okay. Sekejap, aku nak pilih colour. Aku rasa Kau suka colour apa? Warna pink kan kau? aku suka colour pink. Tapi kalau kau, aku rasa sesuai colour ni. Macam mana nak tukar colour? Aku rasa kau Kau dah melambangkan. start lukis ke tau? Belum, aku baru nak pilih colour. Oh, okay, untuk pengetahuan semua pendengar, kami sedang melukis pakai jari. Aku rasa colour ni colour kau. Okay, sayang. Ya, aku rasa macam kalau tengok podcast ni aku rasa nak gelak. So, aku cuba kontrol sebenarnya tak nak gelak. Okay. Okay guys. Allah, Atin, aku tak pandai nak lukis bentuk muka kau. Aku rasa akan turn out to be bad lah. Aku tengah lukis kau ni pakai jari. Lama aku Atin. Okay, Kenapa? simple je. Tudung kau aku nak colour macam ni. Kau tengah lukis ke tau? Abstract. Macam mana? Kenapa kau suka warna pink, Ed? Aku suka warna pink sebab
Kau tahu tak, sebenarnya aku dulu tak suka warna pink. Aku Sebab? suka warna hitam, warna biru. So aku tak nak macam girly gitu. Konon. Oh, warna-warna emo ni. Warna-warna emo. Tapi sebenarnya, turns out macam waktu tingkatan 6 aku tiba-tiba suka warna pink. Tingkatan 6 start suka warna pink. Semua aku beli warna pink. Atin, buruknya aku lukis. Weh, aku dah lama tak pakai jari weh. Ish, buruknya. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau kau pula, kau suka warna apa? Dulu aku suka warna biru. Like every raya aku, waktu kecil aku suka warna biru. But then Oh, patutlah. now aku suka warna macam warna purple. Lepas tu warna neutral, warna nude. Susah gila nak lukis Satu lagi aku terpengaruh dengan apa ni, lagu Ayu yang Pele tu. Ya. Aku pun suka lagu tu. Kan mula-mula dia suka, dia kata dia suka warna pink. But then after dia kelas 25 dia suka warna purple. Tu antara pengaruh start aku suka warna purple lah. Sebab before dia aku tak pernah terfikir aku nak suka warna purple. Tapi aku macam cantik tu tak warna purple. Tu. Aku lukis macam Kelakar kartun. Aku lukis macam kartun Nobita doh. Serius doh. Serius, buruk. Tapi serius Atin, ini adalah okay, aku kena lukis ni kau punya ni. Ting. Boleh. Aku seni kena. Oh my god. Ting. Macam nak buat kening susah benda ni. Oh my god, apa benda aku buat ni? Hampir betul. Aku rasa ni bukan tudung ni macam Aku telah memalukan warga Illustrator. Kalau sekarang ni apa kau rasa artwork yang relate dengan kau? Awak yang relate dengan aku sekarang, kepada sebelum ni aku banyak lukis perempuan, karakter perempuan. Tapi lately aku macam suka lukis karakter lelaki. And aku suka, kalau aku tak suka banyak karakter dalam satu lukisan. Aku suka seorang karakter dalam satu lukisan tu. So macam apa-apa awak yang menggambarkan kau tengah bersendiri. Oh, aku suka macam tu Aku suka benda tu. Aku pun suka. Tapi dalam warna-warna yang macam warna-warna yang gembira. Sebab aku takut sebenarnya nak guna warna-warna yang terang. Aku guna warna terang Kalau sebelum lukisan. macam banyak lukisan macam orange macam tu aku takut sikit. Orange, warna neon, aku tak berani benda tu. Tapi aku suka tengok artwork yang macam tu. Aku Tapi sekarang aku suka lukisan yang bila kau cakap pasal lukisan macam perempuan, lukisan lelaki ni kan, aku teringat waktu bila kita orang bila aku punya buku nak dihasilkan, nak diterbitkan, akak yang melukis ilustrasi aku ni, shout out to Kak Sikin Yasin. Dia lukis, sebelum dia lukis dia tanya dengan aku, lepas tu dia hantar beberapa gambar lukisan dengan aku. So aku hantar lukisan Elia Mervi, kalau kau kenal. Lukisan-lukisan dia selalu yang macam gambar-gambar dia orang-orang macam Titan. Bukan Titan, orang besar-besar, orang gergasi dalam bangunan yang sempit, bangunan yang besar, macam gitu. So macam lukisan yang Sariel lah, Sariel. Oh ya, perkataan tu rupanya Sariel. First tu aku cakap dengan Kak Sikin, kalau boleh jangan lukis perempuan, aku kata gitu dengan dia. Sebab kebanyakannya sebab puisi-puisi aku kebanyakannya bercerita tentang orang yang aku nampak, bukannya aku. Faham tak? Orang yang aku nampak, aku bayangkan orang tu tengah bercerita apa yang dia nampak, begitu. Macam selalunya aku membayangkan begitu dia punya gambaran bila aku menulis puisi lah. So
tu aku cakap dengan dia personally lah. Aku cakap lukisan dia memang cantik lah, memang power lah. Tapi aku minta dia kalau boleh kurangkan karakter perempuan dalam buku aku. Aku cuba. Tapi banyak karakter perempuan tu kak. Banyak juga karakter perempuan sebenarnya. Mungkin dia cuba, dia kata saya guna saya punya apa? Dia punya creativity. So aku macam okay je. Aku terpulang kepada dia. Tapi dia tanya juga aku apa yang sebenarnya aku cuba nak sampaikan dalam karya aku apa semua. Dia tanya jugalah. Tapi actually waktu aku nak lukis perihan nasib kau tu, aku sebenarnya macam takut juga. Sebab mungkin orang yang dah biasa baca buku kau tu kan ada ilustrasi tepi dia. Aku macam risau orang macam membanding-bandingkan kan penyampaian tu. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Aku rasa masing-masing ada juga style masing-masing. Betul. Tin, aku dah siap. Dah siap ke? Aku pun dah siap. Aku colour. Tak ada. Aku tak tahu macam mana nak colour ni. Tin, jangan gelak tau. Aku tak pandai lukis. Macam mana aku nak tunjuk ni? Weh, cantik yang kau letak. Weh, lukisan kita hampir sama lah. Kelakar. Comellah. Guys. Okay, jangan gelak tau. Aku nak hantar lagi. Sekejap, aku nak tunjuk dekat audience dulu lah. Okay, the audience kena tengok lah lukisan ni. Kelakar. Sekejap, macam mana ni? Macam mana nak? Okay. Macam mana nak? Okay. Macam. Tada! Atin. Mana? Tapi kita ada benda yang sama lah. Macam aku lukis sama-sama. Kau letak love. Tak. Okay, aku terang. Aku terangkan lukisan aku. Cik ada penerangan. Okay. Tu lesung pipit. Aku tak reti nak lesung pipit. Kau ada lesung pipit kan? Dua-dua pipi kan? Aku nak highlight benda tu. Dan memang aku rasa kan kau kata colour favourite kau biru. Sebenarnya aku dah memang pilih biru dah awal-awal. Aku terfikir. So aku rasa colour yang melambangkan diri kau adalah warna ungu. Warna ungu. Entah. Tapi ngam lah dengan Atin. Warna ungu. Tapi biru pun ngam tak? Okay, itulah hasilnya. Aku suka dulu kau punya style kau lukis kening dengan mata dia macam Mak Cinchan. Tu aku kata macam cincin, bodoh lah. Tak ada lukis tapi boleh lah. Tapi macam muka tak ada mood kan? Muka tak ada mood. Okay, kau lagi terangkan lukisan lah. Okay. Aku rasa lukisan kau nampak macam betul-betul cikgu. So, tinggal letak tag nama je. Aku guna warna yang dekat-dekat pink cair, pink pekat. Lepas tu lah. bergelap. Pandai lah kau pilih colour. Trademark kau sebenarnya aku nak lukis lipstick sebab posting kau banyak pakai lipstick kan dekat Yes. Betul. Aku yang suka pakai aku gincu. Aku yang suka pakai gincu. And then spek mata. Spek mata. Spek mata kau. Tudung sangat tu. Pakai jari. Tak pakai jari. Cantik. I love it. Okay. Okay, apa penutup Atin? Macam mana perbualan kita, podcast kita hari ni? Macam fun sikit kan? Aku rasa kita nampak matang sikit kot daripada yang lepas. Yang lepas tu yang bodoh-bodoh je. Tak adalah bodoh-bodoh. Okay ke cakap pasal makanan kan? Aku harap orang enjoy lah dengan podcast kita. And then kita orang bukan orang kata especially aku tak pakar kan bab seni ni, but then aku suka bila kita humble betul lah seni kan. Mungkin benda yang jarang orang nak cerita. Apa yang kau gelak-gelak? Tak, aku rasa cakap ayat kau ni humble betul. Aduh lah. Tapi okey lah, at least hari ni macam fun sikit.
cerita pasal seni, dan aku pun memang personally memang suka seni. Dalam apa-apa bentuk pun, lagu, video, dalam bentuk apa, artwork, dalam bentuk bacaan seni, macam gitu. Aku rasa sebenarnya dalam hidup kita ni memang sebenarnya memerlukan seni, walaupun orang selalu pandang remeh dengan seni kan. Sebenarnya lah, kalau contohlah macam kalau kau nak design kerusi, kau nak design peralatan yang kau guna, itu pun sebenarnya satu seni juga. Sebenarnya satu hasil seni juga. Sebab seni tu dia takkan terhasil tanpa ada berfikir secara apa, kreatif kan. So sebenarnya dalam hidup kita dikelilingi dengan seni lah. Kegunaan macam pen for example, mesti setiap design tu ada fungsi dia kan, dia punya kegunaan dia. Jadi sebenarnya bila orang meremehkan seni tu, aku tak rasa macam kenapa kau ni, aku dah pernah rasa benda tu, macam kita memberontak, kau ni tak reti nak menghargai seni lah apa semua. Kita boleh je nak cakap gitu, tapi sebenarnya bila ada orang macam meremehkan seni tu, macam tak boleh bagi makan, tak boleh. Memang walaupun hakikatnya separuh betul kenyataan tersebut, tapi sebenarnya tanpa sedar dia dah, aku gelakkan lah dia dalam hati aku, orang-orang yang beranggapan begitu tu. Gelakkan separuh dalam hati aku, macam yang serius lah, kau boleh pandang rendah padahal kau guna, telefon kau pun sebenarnya ada kerja seni juga dalam dia. Design cara kau nak main app, cara kau nak design benda-benda tu pun salah satu seni juga. Tapi itulah, orang mungkin tak sedar sebenarnya kegunaan seni tu sendiri. Okay, itu seronoklah juga perbualan kita hari ni. Aku ni banyak cakap. Aku rasa kau kena menyampuk aku lebih lagi lah. Okay, so kita tutup kita punya podcast hari ini. Terima kasih semua. Kejap. Apa? Aku harap aku harap korang pendengar lah kan, stay tune sebab banyak lagi benda yang kita orang nak share dekat lesung. Yes, especially pasal seni akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, saya tutup lah ni ya. Okay, jumpa lagi. Bye-bye semua. Thank you dengar. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.